Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Pada kali ini kita akan sama-sama meneruskan bacaan kita. Kita akan melihat daripada surah Al-An'am ayat 11, bukan ayat 11, ayat 111 hingga ayat 118. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh ke halaman 142. Yang mana yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang dan jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam serta menyapa semua teman-teman daripada awal sehinggalah akhir rancangan pelajaran pengajian Al-Quran bertajwid kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi menyemarakkan lagi pengajian kita kali ini, saya nak mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menanamkan satu pemikiran yang positif bahawa mudahnya mengaji Al-Quran ini. Jadi jom, boleh tak saya dapatkan komen dahulu seorang sekali, mudahnya mengaji Al-Quran. Kita komen dulu supaya apa? Supaya kita nak fikir bahawa mengaji Al-Quran ini senang dan mudah. Kalau kita duk fikir payah, susah, nanti seluruh proses pembelajaran kita akan jadi payah dan susah. Jadi oleh itu, jom sama-sama kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang kedua, saya nak ajak teman-teman untuk kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita kongsikan khususnya pada mereka yang tersayang. Antaranya mungkin pasangan kita, kawan-kawan kita atau ahli keluarga kita. InsyaAllah
supaya mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita sayangkan mereka, kita nak mereka juga dapat meningkatkan bacaan Al-Quran mereka. Jom kita share dahulu, dan juga mungkin ada teman-teman yang nak tag mungkin pasangannya ataupun anak-anaknya ataupun kawan-kawannya, insya-Allah, supaya mereka juga dapat belajar. Baik, dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Tanpa melengahkan masa, jom kita lihat bacaan isti'azah. Seperti biasa teman-teman yang dirahmati Allah, saya dah bagi tahu sebelum ini, hamzah dan ainnya itu berikan perbezaan yang jelas kerana makhrajnya berbeza. Hamzah makhrajnya di pangkal leher atau pangkal kerongkong ini. Pangkal kerongkong. Ain makhrajnya di pertengahan kerongkong. A dengan dibacakan itu dua harakat. Zu di hujung lidah. Zu billah dibacakan dengan nipis. Dua harakat lafz jalalah ini. Walaupun kelihatan satu baris fathah, tapi dibaca dua. Zu billahi minasyaitan. Dua harakat. Nirrajim. Di akhir barulah masuk ke mim dan ditutupkan rapat mulut. Kita dengarkan dahulu bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tanpa memanjangkan masa, jom sama-sama kita lihat ayat 111 dari surah Al-An'am. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. InsyaAllah bukan saja kita dapat bantu kawan-kawan kita yang lain, tapi yang paling mustahak, yang paling utama, kita nak bantu diri kita sendiri untuk kita lebih mengingati pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Baik, kita lihat pada permulaannya. Walau, muncungkan mulut. Wa nak ke lau, jangan lambat. Walau annana, di sini hukum wajibul gunnah. Wajib dengung kadar panjang dua harakat. Annana baru masuk na. Jangan baca walau annana. Walau annana itu salah, ya. Walau annana nazzalna. Dibaca 4 atau 5 harakat. Ilaihimul mim baris depan. Terus kita naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah namanya. Jadi bila alif lam qamariyah kita dapat lihat perbezaannya berbeza dari alif lam syamsiyah, ialah alif lam qamariyah lamnya ada tanda sukun, ada tanda mati. Manakala alif lam syamsiyah lamnya tidak ada tanda mati. Ilaihimul mala dibaca 4 atau 5 harakat. Ikata wa kallamahumul, ini semua satu harakat. Ikata wa kallamahumul, mim baris depan naik di atas lam, alif lam qamariyah sekali lagi. Mauta, muncungkan mulut. Mauta, dua harakat. Wa ha makhrajnya di tengah kerongkong. Wa hasyar, ra-nya jadi tebal. Jangan baca wa hasyar, itu kurang tepat. Yang betulnya wa hasyarna alaihim, na dua harakat. Alaihim, izhar syafawi. Izhar syafawi senang sangat. Kalau teman-teman tak ingat nama pun, macam mana ustaz kami nak buat kalau kami tak ingat nama? Baik, jangan bimbang. Tengok, kalau di atas mim itu ada tanda mati asli, maka itulah hukum izhar syafawi. Jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja bunyi mim, terus masuk huruf yang seterusnya. Alaihim kulla syai'in. Di sini ikhfa hakiki. Dibacakan dengan samar dua harakat. Jangan tak cukup dua harakat. Dan dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'ala. Syai'in qubulam. Baik, di sini pula hukum idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim. Baris dua bertemu mim. Bacanya masuk beserta dengung dua harakat. Asalnya qubulan, tapi bila bertemu mim jadi qubulam ma, baru masuk ma. Kanu, ma kanu, ma dua harakat, ka dua harakat, nu juga dua harakat. Liyu'minu, 4 atau 5 harakat.
Illa. Il, bukan il. Ramai orang silap di situ dia baca illa. Bukan il, tapi il. Hamzah beri bawah bunyi i, bukan bunyi e. Ya. Illa ay. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya an yasha, jadi baca ay. Terus masuk beserta dengung. Yasha 4 atau 5 harakat. Allah. Lafaz jalalah ini pula dibaca tebal. Berbeza pada isti'azah dan basmalah. Kalau isti'azah kita baca nipis. A'udzu billah. Ini Yasha Allah. Kita tebal. Kita baca Allah. Itu nipis. Salah. Di sini kena baca tebal 2 harakat. Illa an yasha Allahu wala huwa. Hu nak ke wa jangan lambat. Walakin. Dengungkan di sini hukumnya wajibul gunnah. Apa maksudnya? Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Walakin na'ak. Baru masuk na'ak. Jangan baca walakin na'ak. Itu tak sempurna panjangnya. Walakin na'ak. Ada bunyi hamasnya. Ak. Sa di hujung lidah. Kalau boleh saya nak tunjukkan kepada teman-teman ya. Sa. Hujung lidah ini keluarkan di antara 2 gigi ini menyentuh gigi atas di hadapan. Sa. Sarahum. Sarahum. Bukan hum. Jangan baca ha. Dhammah bertemu mim jadi hum. Salah ya. Jadi hum. Kita balik kepada asas. Ha bari dhammah bunyi hu. Bukan bunyi ho. Jadi kita baca H-U-M. Jangan baca H-O-M. Aktsarahum yajhalun. Yaj diberikan lantunan di sini. Khokholah sughra. Kemudian diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ma'ari li sukun di situ. Baik. Sebelum kita teruskan, kita dengarkan dahulu ayat ini. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Baru berhenti. Baik. So far macam mana? Boleh ikut? Diharapkan teman-teman dapat dalam proses mempelajari sesuatu, dapat ikutlah sedikit sebanyak. Kalau tak boleh dapatkan semua, dapatkan 1-2 perkara dan cuba praktis dan amalkan insya-Allah. Boleh ya? Baik, juga saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa teman-teman yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa teman-teman, berikan sokongan dan dukungan kepada kami dengan menekan button share. Boleh? Baik, kalau sahabat-sahabat belajar sesuatu, berikan saya thumbs up dan juga heart. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Wa kadza di hujung lidah. Zal sama seperti huruf sa. Kalau boleh saya tunjukkan sahabat-sahabat. Kalau sa tadi kita keluarkan lebih sikit. Zal keluar juga tapi kurang sikit. Za di hujung tips of the tongue. Masalah kata tips of the tongue, hujung lidah. Wa kadzalika ja'alna 2 harakat. Likulli nabi, tekankan ya itu bersabdu. Likulli nabiyyin idhar halqi. Yin, kena dapat lihat di sini tanwin atas dengan bawahnya selari. Selari sama, berbeza dengan hukum-hukum ikhfa ataupun idgham. Contohnya di sini tanwinnya tidak selari, atasnya sikit ke depan, bawah sikit ke belakang. Begitu juga dengan sini. Menunjukkan di sini dia jatuh sama ada ikhfa ataupun idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Tapi kalau yang sama begini, walaupun tak ingat nama, ini nama hukumnya idhar halqi. Walaupun tak ingat nama tersebut, sekurang-kurangnya sahabat-sahabat tahu dah di sini jangan didengungkan,
dan jangan dipanjangkan. Nabiyyin adu, terus masuk adu. Bunyi saja yin sempurna, terus masuk adu. Waw tu sabdu, tekankan. Adu wa ikhfa hakiki di sini asalnya adu wan. Tapi bila datang shin, dia jadi samar, jadi hukum ikhfa hakiki. Jadi kita nak kata nun pun tidak, shin pun tidak. Di tengah-tengahnya dengan kadar panjang 2 harakat. Aduwan syayati. Ti, bukan ti. Jangan baca ti. Kalau baca ti jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Jadi ti. 2 harakat. Nal. Nun baris atas. Naik terus di atas lam yang bertanda mati. Nal ikhfa hakiki. Sekali lagi di sini. Nun mati bertemu sin. Bukan in. Walaupun asalnya Hamzah baris waw bertemu nun mati jadi in. Tapi di dalam Al-Quran Nasam Usmani, sahabat-sahabat perasan tak? Nun mati pada hukum ikhfa tidak diberikan tanda mati. Berbeza pada hukum izhar halqi. Begitu saja, 2 harakat. Siwal jin. Di sini wajibul gunnah, nun sabdu. Teman-teman, kalau jumpa nun sabdu, mim sabdu, hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan. Wal jinniyu, baru masuk niyu. Wal jinniyu hi. Yu 2 harakat, hi juga 2 harakat. Ha pedas, makhrajnya di pertengahan kerongkong. Ba'duhum izhar syafawi, sempurna saja hum. Ila ba'dhin. Di sini hukum ikhfa hakiki sekali lagi. Zukhrufal qawli ghurura. Qawli ghurura. Kemudian ada waqaf jaiz di sini, ron jadi 1 baris 2 harakat, ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Hujung masuk ha. Ha makhrajnya di pangkal kerongkong. Fadharhum. Ra ni jadi tebal. Jangan baca fazar tak betul. Fadharhum wa ma yaftarun. Baik, kita dengarkan dahulu ayatnya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Alhamdulillah. Baik, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Minta sahabat-sahabat berikan komen, ya. Sama ada penyampaian dan huraian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju ataupun okey. Kalau just nice, kalau sahabat-sahabat boleh belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan perasaan seronok yang mengaji Al-Quran ini. Kalau mengaji Al-Quran ini kena ada rasa seronok. Barulah dia senang, rasa happy, ya. Dan memang sepatutnya dalam firman Allah fadzakir fa inna dalam firman Allah astaghfirullahalazim ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Jadi oleh itu baca Al-Quran ini adalah satu bahagian zikir, satu bentuk zikir. Jadi, insya-Allah sahabat-sahabat sedang merasai ketenangan hati. Saya yakin dan percaya dalam kita belajar mengaji Al-Quran. Mungkin kalau kita ada masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan jiran tetangga, masalah apa pun, bila kita ingat Allah, bahawa Allah lah yang mentakbir alam ini, insya-Allah akan memberikan rasa tenang dalam jiwa kita. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu sekali lagi sahabat-sahabat, ya, yang baru bersama dengan kita, berikan sokongan anda dengan dukungan anda dengan menekan button share dan kita panjang-panjangkan ilmu ini agar ahli keluarga, teman-teman dan sahabat kita juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya.
walitasgha. Ghain makhrajnya di atas ini. Gha. 4 atau 5 harakat. Kalau ada teman-teman yang masih lagi keliru, yang mana gha, yang mana kha, yang mana qa, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami akan berikan sebuah buku asas dan buku tajwid. Di dalam buku tersebut kita akan belajar balik makhraj-makhraj huruf satu persatu. Walitas tas, bukan litas. Kalau baca walitas jadi huruf sin, di sini huruf sad. Hati-hati. Walitas ilaihi afidatul ladzi, ujung lidah, la yu'minuna bil akhirati waliyardau. Ro-nya dia ditebal. Yar, bukan yar. Waliyardau waliyaq. Ada qalqalah di sini. Waliyaq. Waktu berikan lantunan itu, bulatkan mulut. Barulah menghasilkan qa itu. Waliyaqtarifu. Jangan baca waliyaq. Pepeskan dia tak jadi. Dia kena bulatkan. Waliyaqtarifu ma hum. Dengungkan di sini. Hukumnya idgham mislain saghir. Mim mati bertemu mim. Wajib dengung 2 harakat. Ma hum muq. Sekali lagi di sini khalah sughra. Muqtarifun. Dan ma'arid li sukun. Diwaqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan ayatnya. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Alhamdulillah. Baik, dapat belajar sesuatu. Kalau dapat belajar sesuatu, boleh tak sekali lagi saya nak dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan perasaan seronok, perasaan mudahnya mengaji Al-Quran ini. Boleh? Baik. Dan boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan heart, Kalau banyak love dan thumbs up berterbangan, itu memberikan semangat kepada saya untuk terus lagi berkongsi ilmu ini dengan teman-teman yang dirahmati Allah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Sambil itu santai-santailah teman-teman, jangan tension-tension Walaupun mungkin ada yang baru pertama kali bersama dengan kita, jangan tension-tension. Ikuti dahulu, dengar dahulu, diulang-diulang, insya-Allah lama-lama kita boleh kuasai bacaan dengan baik. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ghairallah, dibacakan tebal. Lafz jalalah ini 2 harakat. Ghairallahi abtaghi. Ghairallahi abtaghi. Ba saya pepeskan. Saya tak bulatkan jadi abuk. Tak betul. Dia kena pepeskan. Abtaghi hanka. Ha pedas. Hakamau. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya hakaman. Tapi bila datang waw, masuk beserta dengung 2 harakat. Hakamau wa huwa alladhi, di ujung lidah. Ifa hakiki 2 harakat. Zala ilaikumul. Mim baris depan. Terus naik di atas lam. Kitaba mufassala. Lan. Bila waqaf jadi 1 baris 2 harakat. Ma'iwat namanya. Kemudian ada jim kecil di sini. Boleh waqaf, boleh terus. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, jadi mufassala. Baru berhenti. Kemudian walladzina atainahumul. Mim baris depan, naik di atas lam. Humul kitaba ya'lamuna an. Dengungkan di sini. Wajibul qunnah 2 harakat. Annahu munazzalun. Di sini idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Asalnya lam tanwin di depan bunyi lun. Lan, lin, lun. Tapi bila datang mim terus masuk. Lum. 2 harakat. Kemudian mir. Baik, kalau ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Ini pula asalnya min rabbika, jadi mir.
Mir rabbika bil haqq. Bil, bukan bil. Ramai baca bil, sepatutnya bil. Kita balik kepada asas. Ba bunyi B, bukan bunyi B. Ya, jadi bil haqq. Di sini kalau waqaf jadi qalqalah akbar. Kerana apa? Kerana pertama qaf itu huruf qalqalah. Keduanya bila mati, bila waqaf, kita berikan mati mendatang. Dan qaf itu bersabdu. Jadi berikan lantunan. Tahan sekejap baru lepas. Bil haqq. Baru lepas. Fala takunan. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Senang sangat nak ingat wajibul gunnah ini. Kenapa? Kalau jumpa nun atau mim yang ada tanda sabdu atasnya, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Nanna minal mumtarin. Sekali lagi, ma'arid li sukun. 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita waqaf di sini dengan mumtarin. Itu tak sempurna. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Baru waqaf. So far macam mana? Okey Siapa nak minum air, silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan dan sebagainya, insya-Allah boleh buat Santai-santai, relax, tenang-tenang. Jangan tension-tension dan jangan lari. Insya-Allah bila kita habis baca nanti, saya akan bantu teman-teman bagaimana bagi kita perbetulkan balik makhraj huruf dan menguasai satu persatu hukum-hukum tajwid. Insya-Allah jangan ke mana-mana. Kita teruskan dahulu bacaan ayatnya. Dan sekali lagi yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman memberi sokongan kepada saya dan dukungan kepada saya dengan menekan button share. Baik, kita teruskan ayat ini. Wa tammat, mim sabdu. Saya bagi tahu tadi, wajibul gunnah. Jangan baca wa tammat, itu tak sempurna. Mestilah wa tammat baru masuk mat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Sid ada qalqalah di sini. Qalqalah sughra. Sidqan wa adla. Ada qalqalah juga. Sid ad wa adla. Dan lan menjadi ma'iwat kalau waqaf, jadi satu baris 2 harakat. Kalau sahabat-sahabat nak sambung, dia jadi idgham bila gunnah. Wa adlalla, itu kalau nak sambung. Kalau nak wasal, wa adla la mubaddila li kalimatih, la mubaddila li kalimatih. Dan ha-nya diberikan mati mendatang kalau waqaf. Kemudian wa huwas sami'ul alim. Cuba kita dengarkan dahulu. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alhamdulillah. Baik, so far macam mana? Boleh ikut Kalau boleh saya tahu teman-teman yang bersama dengan saya ini daripada mana? Saya sekarang bersiaran secara langsung dari Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu, untuk kita sama-sama mendalami dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, jom kita teruskan ayat seterusnya. Wa in, di sini ikhfa hakiki, asalnya wa in, tapi bila datang ta disamarkan. Jadi nak kata nun pun tidak, ta pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Wa in tuti', di ta, di sini ta. Tuti' bunyi hamas itu. Sa di ujung lidah.
Saraman. Irfa hakiki di sini. Asalnya man. Jadi bertemu fa jadi man fil ar. Jadi tebal rohnya. Yudilluka an. Irfa hakiki. Sekali lagi 2 harakat. Sabilillah. Kalau waqaf, dia jadi mesti sekurang-kurangnya 2 harakat. Dan dibaca di sini lafz jalalahnya dengan nipis. Sabilillah. Jangan sabilillah. Itu tebal, salah ya. Mesti baca nipis di sini. Kemudian idgham bi gunna. Asalnya in. Tapi bila datang ya, masuk beserta dengung 2 harakat. Yattabi'u 2 harakat. Na illa lam dari atas terus nak di atas dha yang bertanda sabdu. Illa dhann. Di sini wajibul gunnah 2 harakat. Dhanna wa inhum. Wa in izhar halqi, hum izhar syafawi. Senang nak ingat. Saya beritahu tadi apa? Tengok, ada tanda mati tak di atas nun atau mim itu? Kalau ada tanda mati, tak ingat nama hukum pun dah tahu dah cara bacanya. Jelaskan saja dan jangan dipanjangkan. Wa inhum illa yakhrusun. Sun, bukan sun. Jadi huruf sin nanti. Ya, di sini huruf sad. Sun. Diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayatnya. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Alhamdulillah. Baik, tenang dahulu. Siapa nak minum air? Sekali lagi, silakan minum air. Jangan tension sahabat-sahabat. Muka mesti senyum. Bila kita belajar mengaji Al-Quran, ya, muka kita kena senyum, hati kena tenang, insya-Allah, supaya mudah ilmu tu nak masuk ke dalam dada kita, insya-Allah ya. Jadi, baik, sekali lagi saya nak menyapa teman-teman yang baru bersama kita ini. Selamat menonton dan selamat belajar. Jom berikan sokongan kepada kita dengan menekan button share. Dan sekali lagi, untuk memberikan semangat kepada saya, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Baik, jom kita lihat ayat yang seterusnya. Dengungkan di sini 2 harakat. Na rabbaka huwa jangan lambat ya. Huwa a'lamu man idgham bi gunnah. Asalnya man jadi bertemu ya. Man yadhillu an. Ifa hakiki 2 harakat. Samarkan. Bukan an. Kalau an jadi izhar. Jadi sini kena baca an sabilih. Dan bila waqaf hanya diberikan tanda mati. Kalau nak wasal hi itu kena baca 2 harakat. Ya, jadi maksilah qasirah. Sabilihi wa huwa itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ada ramai yang pilih untuk waqaf di sini dan terus ibtidak pada wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, kita dengarkan dahulu ayatnya. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah. Baik, kita nak masuk kepada ayat yang terakhir untuk hari ini. InsyaAllah setelah nanti selesai, kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 111 hingga 118. Kita lihat satu persatu dahulu. Sebelum itu, sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik, yang belum lagi menekan button share, diharapkan dapat menekan button share ya. Kita lihat ayat yang terakhir ini. Setelah habis kita baca sama-sama ini, saya akan kongsikan kepada teman-teman yang nak belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu. Kita teruskan bacaannya. Fakulu 2 harakat. Fakulu mimma
didengungkan di situ 2 harakat. Ma dzukiras, dzukiras, ra baris atas terus naik di atas sin yang bertanda mati di sini. Mullah dibacakan tebal lafz jalalah dengan 2 harakat. Hi alaihi in, ifa hakiki dibaca 2 harakat. Ku, ifa hakiki dibaca 2 harakat. Tu, ifa syafawi dibaca 2 harakat. Bi ayatihi, bi ayatihi 2 harakat. Mu'minin. Disiplin teman-teman. Yang mana 2, yang mana 1. Saya dah bagi tahu tadi. Kita dengarkan dahulu ayatnya. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Alhamdulillah. Baik. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang ni masa untuk apa? Masa untuk kita baca bersama-sama. Jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar. Jom kita baca sama-sama. Ya. Sebelum itu, insya-Allah sahabat-sahabat, kalau boleh saya mintakan sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, kita share dahulu agar insya-Allah lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat, dan juga setelah habis kita baca nanti saya akan kongsikan bagaimana teman-teman yang nak belajar balik daripada asas hingga mahir tajwid untuk kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Jangan ke mana-mana, tunggu setelah kita selesai baca bersama-sama. Baik, dah sedia ya? Kalau dah sedia, boleh tak kita dapatkan thumbs up? Kita nak mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya baru saja sampaikan. Jadi insya-Allah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi kalau boleh teman-teman, waktu yang saya bagi tahu tadi itu cuba untuk reservekan, untuk kita khususkan kita belajar mengaji Al-Quran. Waktu-waktu lain silakanlah nak bekerja, nak urusan keluarga, urusan apa juga insya-Allah. Cumanya diharapkan Allah memberikan kita kelapangan untuk kita dapat sama-sama belajar insya-Allah dan sama-sama kita khatam Al-Quran. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, teman-teman yang dirahmati Allah. Di sana selain daripada mengikuti live yang kita berikan ini, sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran, kita berikan beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya kita akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid secara fizikal, bukan e-book tapi buku secara fizikal. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang telah kita rakamkan. Di sana ada hampir 200 video pelajaran yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran yang kita buat, yang kita bina khusus untuk mereka menjadi ahli cepat Quran. Mungkin ada yang bersama dengan saya ini telah menjadi ahli cepat Quran dan telah mendapatkan buku ini serta rakamannya. Manfaatkanlah, buatlah latihan dan pengulangan. Yang belum lagi menjadi ahli, insya-Allah boleh dapatkan kedua-dua buah buku ini serta rakamannya. Dan kami juga berikan ahli cepat Quran 3 bonus tambahan. Yang pertama, kita berikan nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran sebanyak 30 juzuk daripada awal muka surat pertama hinggalah akhir Al-Quran. Di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan 200 daripada buku asal dan tajwid. Jadi ahli cepat Quran akan mendapatkan hampir 800 video pelajaran. Dan yang ketiga, kita berikan bonus tambahan iaitu waktu konsultasi dengan kita secara eksklusif. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh buat appointment sama ada nak datang ke pusat pengajian
ataupun kita boleh buat appointment di atas talian. Kita boleh buat video call walau di mana saja sahabat berada, sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura ataupun Indonesia, atau di mana saja sahabat-sahabat pencinta Al-Quran berada, asalkan ada akses internet dan dapat kita berhubung, insya-Allah kita dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Gunakanlah kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan nanti sampai bila kita pulang bertemu Allah, Allah tanya, aku berikan peluang kepada kamu, kesenangan kepada kamu, kelapangan kepada kamu hidup di dunia. Ada yang diberikan sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi kita tidak luangkan masa untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Nanti apa yang kita nak jawab di hadapan Allah SWT. Jadi jangan bertangguh lagi. Dapatkan 2 buah buku serta rakamannya, serta rakaman 30 juzuk pengajian Al-Quran, serta sebuah 1 e-book nota tajwid, dan konsultasi bersama kami seumur hidup dengan 3 cara. Ada 3 cara untuk melakukan pendaftaran. Pertamanya, sahabat-sahabat boleh komen di ruangan komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, boleh komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Ya, di ruangan komen, insya-Allah nanti admin kami akan balas, akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat boleh klik link tersebut dan sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dengan admin kami bagaimana untuk mendaftar. Dan yang keduanya, sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran dengan WhatsApp terus kepada kami. Jadi insya-Allah ini nombor WhatsApp-nya, mungkin ada teman-teman yang nak screenshot ataupun nak salin balik nombornya. Saya ulangi, 011162179797, nombor hotline kita. Insya-Allah nanti admin kami akan balas mesej sahabat-sahabat. Boleh komen bila WhatsApp nanti tulis nak jadi ahli cepat Quran. Insya-Allah nanti admin kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Siapa yang nak screenshot boleh screenshot nombor telefon ini. Siapa yang nak buat salinan boleh buat salinan. Nombor yang di atas itu adalah nombor telefon pejabat. Jadi urusan telefon mungkin sahabat-sahabat boleh buat waktu pejabat lah. Tapi sebenarnya nombor WhatsApp itu juga boleh call. Tapi kami lebih prefer untuk peringkat awal ini kita WhatsApp dulu, insya-Allah. Nanti kalau ada persoalan setelah jadi ahli, boleh buat video call untuk kita boleh buat call dulu ataupun WhatsApp set appointment untuk kita perbincangkan bagaimana dapat kami bantu teman-teman meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Ataupun cara yang ketiganya, sahabat-sahabat yang nak mendaftar menjadi ahli cepat Quran boleh terus pergi ke website www.cepatquran.com ya. Saya ulangi, cepatquran.com, cepatquran.com, cepatquran.com. Jadi itulah 3 cara untuk mendaftar. Pertamanya boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Baik, jangan bimbang ya teman-teman ya tentang komitmen bulanan atau tahunan, kerana di sana tidak ada yuran bulanan dan yuran tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali saja seumur hidup. Jadi dengan sekali sahabat-sahabat mendaftar, sahabat-sahabat insya-Allah akan mendapat bimbingan dan panduan bagaimana untuk memantapkan kualiti bacaan Al-Quran daripada awal, daripada asas, hinggalah kita sama-sama menguasai dengan baik bacaan Al-Quran sepanjang hayat kita, insya-Allah ya. Kita sebagai manusia hanya mampu berusaha, selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan proses pembelajaran kita. Dan yang paling penting, Allah menerima amal ibadah kita. Allah berikan kita dan kurniakan kita dengan keikhlasan di dalam hati kita sewaktu kita melakukan apa juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, insya-Allah yang mana yang nak jadi ahli cepat Quran boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh WhatsApp nombor yang tertera, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Dan insya-Allah teman-teman ya, kita berjumpa lagi pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Diharapkan teman-teman juga mendoakan saya diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi dalam kita meneruskan pembelajaran kita, insya-Allah. Dan semoga pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa yuran keahlian? Untuk mendapatkan 2 buah buku termasuk dengan wang pos, 800 video rakaman, sesi konsultasi eksklusif dengan kita seumur hidup, insya-Allah sahabat-sahabat ya, bukan 80,000, bukan 8,000, bukan 5,000, bukan 2,500, bukan 1,000, bukan 500. Untuk tempoh bulan kemerdekaan ini sehinggalah 16 September, kita memberikan tawaran yang sangat istimewa. Yuran keahlian seumur hidup hanyalah serendah RM250 sahaja. Jadi insya-Allah
Sebenarnya itu bukan nilai ilmu itu, kerana ilmu itu tidak ada nilainya. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meletakkan harga itu adalah di atas kos buku, kos posting buku, kos rakaman kita sedikit sebanyak, kos bilik studio kita dan sebagainya. Jadi oleh itu, sebab itu kita meletakkan sangat minimum, sangat-sangat minimum, kerana kita nak memastikan lebih ramai kita dapat bantu untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kerana kalau kita letakkan satu yuran keahlian yang tinggi, mungkin tidak ramai yang mampu untuk menjadi ahli. Tapi bila kita rasionalkan, kita fikirkan, ramai yang mungkin tidak mampu, jadi kita rendahkan yuran keahlian tersebut. Kadang kita belanja tudung, belanja kasut lebih daripada itu, boleh pakai setahun, 2 tahun, kadang pakai sebulan, 2 bulan saja. Sekarang ini kita spend sedikit untuk menjadi ahli cepat Quran, untuk mendapat bimbingan mengaji Al-Quran seumur hidup. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat tidak akan rugi di dunia walaupun di akhirat. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan pembelajaran kita dan Allah memberikan kita hidayahnya untuk sama-sama kita mengambil kesempatan ini. Selagi ada nyawa inilah kita ambil peluang. Jangan bertangguh lagi untuk kita menjadi ahli cepat Quran, untuk kita sama-sama meningkatkan dan memantapkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Baik, saya rasa setakat itu dahulu. InsyaAllah selepas ini mereka yang menjadi ahli boleh tonton satu video berdurasi 2 minit. Di sana kita ceritakan tentang apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Kita berjumpa pada sambungan bacaan ayatnya. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim.
Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.